أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kita mulakan kuliah kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ahmaduka rabbi kama 'allamtana an nahmad. وأصلي وأسلم على خير خلقك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma rabbi tammimil khair. Yang saya muliakan sahabat saya Ustaz Aimi, Tuan Imam, para pegawai, Tuan Nazir, barisan jawatan kuasa masjid, sahibul fadilah, para asatizah, tuan-tuan guru, para alim ulama, tuan-tuan haji, puan-puan hajjah, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya, alhamdulillah, kita merafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kesempatan untuk kita hadir ke rumah Allah pada malam ini. Dapat kita mendirikan solat maghrib berjamaah. Dan alhamdulillah dapat kita sama-sama berada dalam majlis ilmu kuliah kita pada malam ini untuk kita membaca dan juga memahami maksud dan juga kehendak yang ditulis dalam tafsir Ibn Katsir. Mudah-mudahan kita mendapat petunjuk hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang biasa kita sebutkan bahawa apa yang digerakkan oleh Allah ini sehingga dapat kita datang mendirikan solat berjamaah, berada dalam majlis ilmu ini adalah pilihan dan juga hidayah Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam kitab tafsir Al-Manar, Syekh Muhammad Abduh menyatakan hidayah itu ada 4 jenisnya. Yang pertama, hidayah tabi'iyah, hidayah yang dikurniakan secara semula jadi. Semua makhluk, manusia maupun binatang ada hidayah ini. Yang kedua, hidayah al-hawa, iaitulah hidayah kecenderungan hawa nafsu, keinginan. Manusia juga ada nafsu makan, binatang juga ada nafsu makan. Allah memberikan kepada mereka kecenderungan bukan sekadar untuk makan, tetapi Allah ilhamkan kepada mereka cara bagaimana mereka hendak mencari makan. Hidayah yang seterusnya ialah hidayatul akal yang diberikan kepada manusia, tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Hidayah akal ini boleh dicari dengan cara menuntut ilmu
ataupun diberi dengan cara pengalaman seseorang. Ada orang boleh mendapat berpuluh-puluh sijil bagi mengisi akalnya dengan ilmu pengetahuan. Tetapi hidayah yang keempat ini tidak semestinya dengan orang itu memiliki sijil yang banyak dia mendapat hidayah ini, iaitulah hidayatud-din. Hidayah dalam beragama. Yang inilah disebutkan sebagai hidayah yang menentukan seseorang itu selamat ataupun tidak. Yang dikatakan inilah petunjuk hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kalau hidayatul akal itu boleh diusaha kita mencari, pergi masuk pengajian, kelas kat sana, kelas kat sini, kursus sana, kursus sini. Tetapi hidayatul din, walaupun kita cari, andainya tidak dengan izin Allah, Allah tidak memberi, nescaya dia takkan dapat juga. Allah sebut, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tidak boleh memberi hidayah kepada mereka-mereka yang kamu cintai, tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada sesiapa yang dikehendaki. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidayatud din ini adalah pilihan Allah. Jadi sebab itu kita datang masjid, kita datang duduk dalam majlis ilmu, kita dengar Quran, kita baca Quran, semuanya ini adalah pilihan Allah. Ada orang boleh baca Quran lagi sedap daripada kita, tapi susah-susah nak baca Quran. Ada orang lebih sihat daripada kita, rumahnya lebih dekat daripada kita, tetapi susah nak datang masjid. Kerana dia adalah persoalan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab itulah kita mengajak agar sentiasa mensyukuri segala ketetapan rezeki yang Allah bagi pada kita. Kerana ini adalah pilihan yang Allah buat. Allah pilih kita untuk kita berada di atas jalan ini. Jadi tuan-tuan, itu dah seru hidayah apa? Tak main seru lagi. Itu dia main dengan penunggu boleh lah, suruh-suruh ni. Allah dah suruh kita lama dah. Nak pergi haji kan, orang kata saya ni ustaz tak sampai seru lagi. Mampu-mampu dah, tak sampai seru lagi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bab haji ni, bila dah imam sebut macam tu, saya nak kena sebut jugalah. Allah sebut kan, tunaikan haji bagi orang yang man istata'a ilaihi sabila, mampu. Istita'ah dalam bahasa Arab ni, dia perkataannya perkataan kemampuan lah, mampu. Dan bahasa Arab ni bila dia, saya dah sebutkan sebelum ni kalau tak silap saya, kalau dia datangkan dengan permulaan tambahan alif, sin dan juga ta, yang biasa kita sebut astaghfirullah, yang perkataan asalnya ghafara, ditambah dengan alif, sin, ta, jadi astaghfiru, bermaksud aku minta. Jadi makna bila ditambah dengan alif, sin, ta itu dia boleh membawa maksud permintaan dan juga permohonan. Astaudi'uka, aku minta doa kepada engkau ya Allah. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada engkau. Dan maksud yang kedua ialah usaha. Yang ni dipanggil istita'ah. Dia maksud apa usaha yang kita buat sehingga kita boleh jadi mampu. Bukan tunggu seru. Apa usaha yang kita buat? Kita buat apa? Kita nak pergi haji. Tahun-tahun kita dengar orang nak kata, oh seronoknya boleh pergi haji. Dia tak apalah, dia duit banyak. Apa usaha yang membolehkan kita ni boleh simpan duit untuk boleh cukup pergi haji ni? Jangan, akhirnya kita, bila kita tak faham ini, kita kata, oh Allah tak bagi aku peluang untuk pergi haji. Padahal kita
Pok rintaya tukar tiap-tiap bulan. Nak mampu macam mana? Jadi nak boleh kita jadi mampu, apa ikhtiar kita untuk menjadikan kita mampu. Yang ni dibincangkan dalam tafsir Al-Alusi yang membahaskan tentang pengertian makna di dalam Al-Quran itu, sehingga setiap perkataan itu ada makna-makna yang tersiratnya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contohnya macam Allah sebut perkataan nazara. Nazara maknanya kita melihat. Dalam bahasa Arab, melihat ni bukan hanya dengan nazara, dia datang dengan ra'a. Dia datang dengan perkataan basara. Basar. Jadi apa beza antara nazara dengan ra'a? Ra'a ini iaitulah kita melihat dengan fizikal. Ra'aitul imam, aku tengok imam. Ra'aitul rajul, aku tengok lelaki ni. Itu makna zahir, makna fizikal. Tetapi kalau dia datang dengan perkataan nazara, uzur. Banyak ayat dalam ayat Quran Allah sebut, adakah kamu tidak melihat bagaimana kami menciptakan unta? Ada kan? Maknanya kita tengok tu bukan hanya dengan tengok dengan mata kita, tetapi kita tengok dengan apa tu dia panggil, Allahumma salli ala Muhammad, dengan pengamatan dia panggil. Kita tengok dengan pengamatan dan kita mengambil pengajaran daripada apa yang kita tengok tu. Ini bahasa Arab. Saya pun bukannya pandai sangat, tapi kita pun untuk mengaji tafsir-tafsir sikit-sikit, kita faham bila ada perkataan-perkataan ini, maknanya bukan hanya dengan surface begitu saja, tetapi dia datang dengan makna yang lebih mendalam daripada itu. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sambung perbincangan tafsir kita ini. Surah Al-Bayyinah masih lagi dalam himpunan ayat yang pertama, iaitu ayat yang pertama sehinggalah ayat yang kelima. Imam betul kita berhenti hari itu muka surat ke berapa? 337. 339 kan? 339. Tak apa, nanti kita sambung. Kita baca dulu insya-Allah, mudah-mudahan Allah mengangkat kita daripada kalangan orang yang lara. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة
وذلك دين القيمة. Sadaqallahul azim. Orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, mengatakan bahawa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata, iaitu seorang rasul daripada Allah, dari Allah, yakni Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan, yakni Al-Quran. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang amat berharga, dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab kepada mereka, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan solat dan mengeluarkan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung perbincangan kita ini, tuan-tuan, muka surat 338. Kemudian Allah menjelaskan pula tentang maksud bayyinah. Firman Allah yang bermaksud iaitulah seorang rasul daripada Allah, yakni Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan Al-Quran. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang amat berharga. Menurut penulis kitab kita ini, Al-Bayyinah yang dimaksudkan ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diutuskan sebagai rahmat kepada sekalian alam. Muhammad telah mengajar mereka tentang segala yang terkandung di dalam Al-Quran, yang bersih dari segala kekarutan dan pembohongan, perkara-perkara syubhah dan kekufuran di kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrikin dalam perkara agama. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat dan hukum hakam yang benar dan penuh hikmah, tanpa sebarang penyelewengan daripada kebenaran. Al-Quran adalah kitab pembimbing, petunjuk, pemulih dan juga hikmah, sebagaimana firman Allah yang bermaksud, ia, yakni Al-Quran, tidak diserapi dengan kebatilan, baik kini maupun nanti. Surah Fussilat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain bermaksud segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepadanya kitab Al-Quran, dan dia tidak membaurkannya dengan sesuatu yang tidak lurus, sebagai bimbingan yang amat berharga untuk kamu memberikan peringatan. Suratul Kahfi ayat 1 hingga 2. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat kandungan daripada Al-Quran ini, Al-Quran ini mengandung segala bentuk hikmah, peringatan-peringatan, kisah-kisah yang dihidangkan daripada kisah-kisah yang terdahulu. Kesemuanya ini tujuannya untuk menjadi hudal linnas, petunjuk kepada manusia. Datanglah zaman mana sekalipun, Al-Quran ini tetap sifatnya sesuai dan signifikan, sesuai dan juga tepat dengan cara hidup manusia. Cumanya tinggal lagi bagaimana manusia itu melihat dan mengadaptasikannya di dalam kehidupan. Kalau kita hari ini zaman moden, dibaca dengan cara ilmu moden. Sebab itu ulama-ulama dulu, apabila dia mentafsirkan Al-Quran, mereka mentafsirkan dengan cara apa yang ada dalam background mereka. Kalau dulunya dibaca Iza sama'un syaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat, apabila dibacakan tentang langit, tentang bintang yang jatuh berguguran, maka mereka akan menghuraikan bintang itu akan jatuh gedebuk-gedebuk macam tu. Bila berlaku hari akhirat, begitu cara mentafsirkannya. Ulama-ulama yang mutaakhirin, yang kemudiannya sebahagiannya mentafsirkan dengan cara yang berbeza.
Mereka mengatakan yang dimaksudkan dengan bintang-bintang yang berguguran itu, maka hari ini berlakulah peperangan demi peperangan yang tidak berkesudahan. Peluru-peluru yang bersifat seperti bintang-bintang yang bercahaya di langit itu. Kan kita tengok kan bila orang perang, nampak peluru tu. Kita tengok baru ni Israel dengan Palestin perang, kita tengok peluru tu jatuh macam bintang tu. Bila orang ambil gambar kan, lawa pula tengok. Kan nampak lawa kan. Nampaknya begitulah ulama-ulama mentafsirkan berdasarkan ilmu yang ada di waktu itu. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab itu macam mana kita nak mengambil pengajaran yang ada dalam Al-Quran dan kita nak jadikan ia sebagai panduan kita. Fiqh ini mengambil kira apa yang ada di dalam panduan ini. Jadi mereka yang ada di kutub utara, mereka yang ada di kutub selatan, mereka yang ada di tanah-tanah gersang, kepanasan, mereka yang ada di bumi-bumi yang lembap seperti kita di Malaysia, mempunyai sumber yang sama, tetapi adaptasi dan juga aplikasinya berbeza di antara satu sama lain. Tetapi semuanya membawa kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak ada yang disembunyikan daripada Al-Quran ini. Semua apa yang ada Quran di dalam Quran ini adalah membawa kepada petunjuk Allah. Jadi kalau kita nak kepada sesuatu yang benar, yang selamat, maka inilah dia sumbernya. Ini adalah sumber yang benar dan tepat. Adapun sumber-sumber yang lain itu, barangkali dia boleh menjadi scammer kepada kita. Kita bacalah buku-buku lain, kononnya buku itu bagus, ini tebal, ini bagus, mendapat bestseller in the world. Belum tentu tepat. Tetapi Quran, walaupun lama dah, 1400 tahun lebih dah yang sampai kat kita, tetapi isi kandungannya tetap segar dan tepat sifat dia. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Quran itu sifatnya merawat dan mengubat. Disebutkan di sini dia bersifat memulih dan hikmah. Jiwa-jiwa kita yang sakit, jiwa kita yang gersang, jiwa kita yang kontang, bila kita baca Al-Quran, maka dia akan kembali segar. Kadang-kadang subhanallah, ayat Al-Quran ini kita buka saja, tempat yang kita buka itulah sebenarnya merawat apa yang ada di dalam jiwa kita pada waktu itu. Tapi kadang-kadang kita tak perasan benda ni. Saya pernah kongsikan tuan-tuan dalam pertemuan kita yang lepas, orang yang sebelumnya membenci Islam, anti-Islam, ini pengakuannya. Dalam banyak video yang dia buat di TikTok sebagainya, dia hantam Islam macam-macam, sehingga keluar dalam bicara dia, ucapan dia kata, kalau aku jumpa orang Islam, aku nak bunuh-bunuh je. Kalau aku jumpa masjid, aku nak bakar je masjid tu. Tiba-tiba dia menghadapi satu keadaan yang begitu sukar dalam hidup dia. Dia mencari solusi penyelesaian kepada masalah dia, tak jumpa-jumpa. Tiba-tiba dalam dia duk kemas-kemaskan barang itu, tiba-tiba jatuhlah buku-buku tempat dia duk kemas ni, dan dia angkatlah satu kitab. Buku itu, dia kata, bila aku buka buku itu, aku lihat itu adalah Al-Quran. Dan bila mana aku baca tempat yang aku nampak ni, aku buka saja, aku nampak, maka ayat itu, verse itu tepat kena menyelesaikan masalah aku pada waktu itu. Kita pun kadang-kadang ada benda yang sama, tetapi biarlah dia menjadi rahsia kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kadang-kadang kita tengah duk risau pasal hutang, tiba-tiba buka ayat Quran, bila kita baca tu, selesai masalah kita. Hilang gundah gulana kita, kesedihan kita, kerungsingan kita. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi penulis kitab kita ini, almarhum Dr. Wahbah Zuhaili, dia menyatakan inilah sifat Al-Quran. Al-Quran itu adalah kitab pembimbing, petunjuk,
pemulih dan hikmah. Sebagaimana firman Allah yang bermaksud Al-Quran itu tidak diserapi dengan kebatilan. Tak ada benda yang tak betul pada Al-Quran itu. Kalau kita jumpa benda tak betul, yang tak betul itu bukan kita. Bukan Al-Quran, tetapi yang tak betul tu kita lah yang tu bacanya tu. Hari ni orang banyak Al-Quran ini yang dicari, yang dituntut, yang diminta untuk kita gali adalah hidayahnya. Tapi orang habis banyak masa duk buat lagu lah. Tak salah dengan lagu, tetapi bila fokus kepada lagu, hilang untuk kita menggali pengajarannya, maka dia hilang daripada tujuan asal kenapa Al-Quran itu diturunkan kepada kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tak salah lah bos. Nanti kan orang kata apa ni ustaz ni, salah ke orang pula. Lagu tu tak salah, tetapi kalau kita dengan lagu saja, asyik lagu saja, tapi apa yang ada dalam Quran kita tak buat pun. Jadi inilah tuan-tuan, maka kita akan jumpa lah orang-orang yang qari, yang hebat bacaannya. Sebutlah lagu apa nak baca, bayatinya, nahawannya, rasnya, jiharkahnya. Sebutlah nak apa. Nak apa tu, peringkat apa kita nak baca, jawabul jawab, qarar, macam-macam dia boleh buat. Tapi semayang dia tak main. Ini masalah tu. Salat berjamaah tak hadir pula. Tak kena dengan cara kenapa Al-Quran itu diturunkan. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, terdapat ayat yang sama maknanya, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang diulang tinggi lagi disucikan di tangan para penulis malaikat yang mulia lagi diberkati. Begitulah nak mengangkat kemuliaan Al-Quranul Karim. Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala merupakan satu orang ulama yang begitu hebat prinsipnya, dengan hanya dia mengatakan bahawa Al-Quran ini adalah kalamullah, ini bukan makhluk. Namun pada waktu itu pemimpin ataupun raja yang ada pada waktu itu adalah raja yang dipengaruhi oleh ulama-ulama yang berfikiran Mu'tazilah. Maka ulama-ulama ni duk bagi nasihat dekat raja ni, raja pun jadi seleweng habis. Maka dia menangkap Imam Abu Hanifah dan mengangkatnya, minta maaf, Imam Ahmad bin Hanbal akhirnya diazab dengan azab yang sukar untuk kita sebut kat sinilah, yang dahsyat. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nak dengan hanya meminta supaya ulama ni sebut Al-Quran itu adalah makhluk tu ya. Maknanya Al-Quran ini bukan calang-calang tuan-tuan. Dia nak sebut tu je. Jadi kalau kita nak mendapat kebaikan daripada Al-Quran, maka bacalah Quran. Dan bacalah dengan kita faham akan maksudnya. Walaupun kita tidak memahami secara mendalam tafsirnya, sekurang-kurangnya kita bacalah maksud dia. Ni kita nak sambut bulan Ramadan ni. Dalam beberapa hari saya lagi, tak lama dah. Ni bulan Rejab dah. Nanti Isra' wal Mi'raj. Kemudian masuk bulan Sya'ban. Masuk bulan Sya'ban, pejam celak dah masuk Ramadan. Bulan Ramadan kalau baru nak buka Quran memang lambat dah. Kerana Ramadan itu adalah bulan membina takwa. Bulan membina takwa. Kita tuan-tuan, kalau kita buat satu analogi, nak membina satu rumah bukan boleh tiba-tiba kita beli bata, buah simen, bancuh je. Dia mesti dengan kita buat base dulu, ratakan tanah dulu, sebelum itu kena pergi ukur dulu, buat plan dulu, kemudian pastikan tanah tu kuat. Kalau tak kuat, buat puting dia. Saya tak pandai lah buat rumah ni, tapi saya tahu juga orang nak buat sikit-sikit ni, buat puting dulu, kemudian buat beam sebagainya, baru boleh bina rumah tersebut. Begitu juga kita nak membina takwa tuan-tuan. Sebab itulah ulama-ulama kita disiplinkan kita supaya mulakan tarbiyah Ramadan ini daripada sekarang. Jangan bila dah masuk Ramadan baru nak sedar, dah Ramadan dah, jom pergi buka Quran, ambil Quran dalam almari. Tak jadi.
Maka dia jadilah Ramadan kita ini beribadat hanya untuk Ramadan. Jadi Ramadaniyun. Kita tak jadi Rabbaniyun. Akhirnya rumah pun kalau tiba-tiba kita bina, kita pacak tiang, tak ada asas yang kukuh, siap roboh. Tak lama crack. Akhirnya jatuh. Ramadan pun kalau sekadar buat untuk Ramadan saja, bulan Ramadan lah kita pulun lah nak khatam 2 kali tahun ni. Tahun lepas kami khatam sekali je. Tahun ni 2 kali Ustaz kita nak khatam. Tapi sekarang tak mula lagi. Hari Ramadan tu baru nak buatnya baca Quran. Habis Ramadan, habislah amal kita. Wal'ayazubillah. Jadi balik asal, tak guna kita. Bukan saya kata tak dapat pahala, tetapi momentum takwa itu tidak kekal sifat dia. Jadi inilah bulan-bulan yang kita boleh bina takwa kita. Banyakkan zikrullah bermula daripada sekarang. Banyakkan berpuasa bermula daripada sekarang. Banyakkan solat-solat sunat bermula daripada sekarang. Supaya kita ada praktis, ada latihan. Kita tak terkejut bila masuk bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi bila masuk bulan Ramadan, kalau dah biasa berlapar, bila masuk Ramadan tak adalah kemaruk sangat duk cari mana ni iftar makan kambing. Dia cari mana program iftar yang makannya grand. Jadi pergilah masjid besi. Lepas masjid besi pergi masjid Putra pula. Lepas tu dengar dia orang kalau masjid ni TTDI tu dia makan rusa. Oh, pergi. Bukan sebab nak mengimarahkan Ramadan tu, tapi nak mengketadarah tu. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah SWT. Saya cerita ni sebab benda ni ada orang dia pergi food hunter. Iftar hunter. Dia buka apa? Dia kata, situ iftar tu ada apa? Dia panggil books record tu. Iftar terpanjang lah. Hebat dia pergi. Jadi makannya hebat sebab puasanya banyak. Jadi tuan-tuan, saya pun kadang-kadang diberi apa? Diberi cadangan juga. Ustaz pergilah buka puasa kat situ. Sedap Ustaz. Syekh kapal terbang. Dia sebut. Jadi kita kata nak pergi kat mana? Kat belah KL tu. Kau nak pergi celapak KL tu? Tak payahlah saya cakap. Buka puasa kat sini pun boleh buka puasa. Tak kena gaya kau buka puasa dengan kurma 3 biji dalam kereta je. Bet tak payah kan. Tapi ada orang yang macam tu, obsesnya. Tak salah kalau dia nak imarah sebab nak ambil kemanisan beribadah tu, tak nak masalah. Tapi jangan kita terbabas dalam kita beribadah ni. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, nasihat saya untuk diri saya dan juga untuk tuan-tuan sekalian, jom kita mula sekarang ni. Sekarang ni kita dah mulakan. Bagi tahu anak-anak kita, jom kita buat puasa sunat, kita buka puasa sama-sama. Jom kita buat qiyamul lail supaya tak mengejut nanti. Nanti bulan Ramadan Nabi membangunkan anak-anak dia. Nabi ni kejut isteri dia ni, anak-anak bulan Ramadan bangun buat tahajud. Kalau bulan Ramadan baru kita nak buat, tuan-tuan, alamatnya tak jadilah. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat seterusnya Allah menjelaskan perpecahan dalam kalangan ahli kitabiyin, iaitulah ahli kitab. Firman Allah yang bermaksud, dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab kepada mereka, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Apa maknanya tuan-tuan? Maksudnya bila datang kebenaran, segala kebatilan akan terpisah dengan sendirinya. Fa iza ja'al haqqa wa zahaqal batil. Bila datang kebenaran, kebatilan akan terhapus. Maka berlakulah perpecahan. Pecah macam mana? Pecah apabila mereka yang tidak mau mengikut kebenaran daripada Al-Quranul Karim. Maksudnya janganlah kamu berduka cita wahai Muhammad terhadap ahli-ahli kitab. Perpecahan dan perselisihan mereka bukanlah kerana kekeliruan yang ada pada mereka. Sebaliknya perpecahan tersebut berlaku selepas jelas ternyata kebenaran dan kesahihan serta kedatangan petunjuk yang memandu ke arah kebenaran.
dan bukti yang jelas. Datangnya pembimbing ke jalan agama yang benar dan keterangan yang jelas, iaitulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda datang membawa bersamanya Al-Quran sama seperti mana sifat dan watak yang termaktub di dalam kitab mereka. Apabila Allah mengutuskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berpecah di dalam agama. Antara mereka ada yang beriman dengannya dan ada yang kufur kepadanya. Mereka sepatutnya bersatu di atas ajaran agama yang sama, istiqamah menurut agama Allah dan mencontohi Rasulnya. Apabila datang Al-Quran, Nabi SAW membawa kebenaran kepada umat, maka mereka-mereka yang di dalam hati mereka ada penyakit. Kenapa disebutkan kitabiyin? Kitabiyin ni orang yang ada knowledge, ada ilmu. Tetapi dalam hati mereka ni ada penyakit. Mereka tak nak terima kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka mereka mengasingkan diri mereka daripada kebenaran itu. Maka menjadilah mereka orang yang memecah belahkan. Jadi perpecahan itu macam mana kita sebut sebelum ni, adalah mereka yang terkeluar daripada ajaran Al-Quran. Inilah orang yang pecah belah. Nabi SAW datang dalam masyarakat jahiliah. Bagaimana Abu Jahal dalam doanya dalam peperangan Badar Al-Kubra, ketika mana Nabi berdoa, Abu Jahal juga berdoa. Doa Abu Jahal ni apa tuan-tuan? Dia kata, ya Allah, sebagaimana kau menjanjikan kemenangan, berilah kemenangan kepada kami. Kalah Muhammad. Kerana Muhammad itu membawa pecah belah dalam masyarakat. Bahasa ni macam biasa yang kita dengar dalam masyarakat kita hari ni. Abu Jahal minta doa, ya Allah, kalah tentera Muhammad, kerana dialah yang membawa pecah belah. Sedangkan Al-Quran ayat ini, ayat yang keempat, surah Al-Bayyinah ni menjelaskan bahawa bukan kamu yang membawa pecah belah. Mereka lah yang tidak boleh menerima ajaran kebenaran ini, menerima Al-Quran ini. Akhirnya mereka memecah belahkan. Mereka mengeluarkan diri mereka daripada penyatuan ini. Jadi mereka lah yang berpecah belah. Jadi maknanya tuan-tuan, perpecahan ini adalah mereka yang bersama dengan Al-Quran. Orang yang terkeluar, yang tak nak ikut Al-Quran, itulah yang menyebabkan berlakunya perpecahan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Hendaklah kamu berpegang teguh dengan tali Allah, jangan berpecah belah. Maknanya, kalau berpecah belah itu mafhumnya difahami bahawa mereka yang meninggalkan tali ikatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Jahal dalam doanya itu, akhirnya Allah kalahkan mereka. Allah berikan pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jumlah tentera malaikatnya 1000 yang turun dengan memakai pakaian berwarna putih, berkuda putih, 1000. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang ni pun banyak perbincangannya, panjang perbincangannya. Jadi ulama-ulama kata, kalau dah 1000 kena mati, kenapa matinya 70 orang saja? Kenapa tak mati 1000? Kan? Ya, ulama-ulama bahas benda ni tuan-tuan. Dia bukan tak tahu, dia ingat bukan kita yang bijak, ulama-ulama dulu lebih bijak lagi. Jadi apa yang disebutkan oleh ulama-ulama sirah, inilah yang nak membuktikan bahawa pertolongan Allah itu tergantung kepada keyakinan tenteranya. Maka Allah turunkan pertolongan kepada mereka, bukan kerana Allah nak musnahkan musuh begitu saja, tak. Sedangkan Allah boleh buat. Sebenarnya tak perlu pun 1000 malaikat, cukup dengan seorang saja. Kita kata seorang lah, cukup dengan satu malaikat saja. Dia turun, dia boleh libah semua sayapnya, semuanya mati bergelimpangan. Tetapi Allah nak datangkan pertolongannya bukan kerana kekuatan nak tunjukkan, tetapi kerana keyakinan. Apabila orang-orang Islam, tentera-tentera Islam menghulurkan pedangnya,
maka disitulah pedang para malaikat akan sampai. Apabila senjata dihulurkan, disitulah senjata malaikat akan sampai. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat-malaikat ini juga dikatakan dalam mengikut setengah riwayat, mereka ni adalah malaikat tentera yang terbaik. Sebab Allah sebut tentera yang turun dalam perang Badar ini adalah tentera yang terbaik, sama ada dia daripada kalangan manusia ataupun daripada kalangan malaikat. Dan ulama menyebutkan bahawa tentera Badar yang turun di lembah Badar itu tidak lagi naik ke langit, mereka berada di Badar hari ini. Jadi bolehlah pergi. Sahabat saya kata apa, kalau ente nak pergi, pergilah dan mohonlah doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan para malaikat akan mengaminkannya insya-Allah. Jadi pergilah ke lembah Badar tu. Kita bagi laluan azan sekejap insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terdapat sepotong ayat lain yang menyamai maksud ayat ini, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani
yang berpecah belah dan berselisihan dalam agama mereka sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas, nyata yang dibawa oleh Nabi-Nabi Allah. Dan mereka yang bersifat demikian akan beroleh azab dengan siksa yang besar. Surah Ali Imran ayat 105. Dengan peringatan ayat ini, maka tidak ada alasan bagi sesiapa untuk berdalih atas penyimpangan mereka. Allah menyatakan dalam firman-Nya, barang siapa yang ingin binasa itu, maka binasalah dalam keterangan atas dasar perjuangan yang jelas. Dan barang siapa yang ingin hidup, maka hiduplah atas pegangan yang jelas. Ayat Al-Anfal ayat 42. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dapat fahami bahawa tidak akan berpecah, tidak akan terpisah jika kita berpegang kepada Al-Quran. Orang Islam berada di dalam Islam, bernaung, berpegang kepada ajaran Islam. Orang yang bukan Islam bernaung di bawah keadilan Islam. Tidak dipaksa untuk mengikut Islam, tetapi mereka boleh bernaung mendapat keadilan yang sewajarnya di dalam Islam. Kalau dia tarik handbrake, dia keluarkan diri dia daripada kebenaran, maka dia telah pun membina tembok dan juga perpecahan. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sebab itulah hari ini tak ramai orang yang faham tentang benda ni. Bila kita baca ayat Quran, Allah sebut, kalau kamu nak berada di atas jalan kebenaran, maka jangan tinggalkan Al-Quran. Dan Al-Quran itu sifatnya menyatukan, bukan memisahkan. Orang yang keluar daripada kebenaran Al-Quran itu, maka dia akan terpisah daripada kumpulan yang benar. Dan tak ramailah orang yang duduk dalam kumpulan ni. Sebagaimana Nabi SAW sebut, Bada'al Islamu ghariban, fasaya'udu ghariban kama bada'. Islam itu datang dalam keadaan yang asing. Dia minority. Dan dia akan kembali menjadi asing, dan untunglah orang-orang yang gharib itu, yang asing tersebut. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi kita tak heran kalau kita sikit pun, sama ada secara literal ataupun secara hakikatnya. Kerana orang yang asing ini dalam banyak hal untung. Kalau buat kenduri tak ramai, boleh makan banyak. Kan? Tapi rugi dalam bab solat berjamaah lah. Kalau kita sikit, rugilah. Sebab Nabi SAW sebut, solat dua lelaki lebih baik daripada solat bersendirian. Solat tiga lelaki lebih baik daripada solat dua orang lelaki. Solat yang lebih ramai lebih baik daripada solat yang tiga lelaki tersebut. Nak beritahu bahawa lebih ramai jemaahnya, lebih banyak fadilatnya. Alhamdulillah hari ini banyak masjid dah mula buat kempen subuh lah, kempen subuh berjamaah macam Jumaat. Saya tak tahu kat sini ada berapa sah dah. Nampak macam kalau boleh penuh satu dewan solat kita ni, hebat sangat. Penuh lah. Penuh Imam. Subuh penuh tak? Belum lagi Saya ingat senang je nak bagi penuh. Tuan-tuan buat token. Siapa datang solat berjemaah, RM10. Saya ingat penuh ni. RM10 bagi. Jangan bagi RM1. RM1 pada budak sekolah tadika je. Bagi RM10. Penuh masjid ni. Surau saya, bagi RM1 satu hari. Penuh budak-budak. Saya kata, sudah. Baguslah. Alhamdulillah. Nak bagi orang tua datang, bagi RM10. InsyaAllah datang. Tapi kempeh lah sikit duit tabung suruh masjid kita kan. Orang nampak benda tu, tapi tak apalah, kita ajak orang datang. Bukan kerana artis, datang bukan kerana artis. Hari ni artis, alhamdulillah, apa yang diusahakan oleh Alif Sata ni, banyak dia punya impak dah. Kita artis tak mai pun kita buat juga. Banyak masjid buat, masya-Allah. Kita dapat yang duk viral tu sampai sembahyang kena buat 2 kali. Kan susah hati tu imam. Nazir je susah hati tu. Ini kena mai semua ni kena buat 2 kali. Sebab solat mesti banyak.
Subuh ni dia, kalau ramai datang, kalah semai Jumaat. Sebab subuh ni ada perempuan. Tak cukup masjid ni. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, kempen jugalah pergi ke surau-surau tu. Surau-surau pun nak penuh juga. Baik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan melalui pelbagai jalan yang kita sebut, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi telah berpecah kepada 71 golongan. Orang-orang Nasrani pula telah berpecah kepada 72 golongan. Umat Islam akan berpecah kepada 73 golongan. Semuanya di dalam neraka melainkan satu golongan. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi, siapakah itu wahai Rasulullah? Baginda SAW menjawab, golongan yang menurut amalan aku dan para sahabatku. Mengikut ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW dan juga para sahabat. Seterusnya Allah mencela penyelewengan mereka daripada matlamat utama beragama, iaitulah keikhlasan beribadah kepada Allah. Firman Allah yang bermaksud, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya, lagi tetap teguh di atas tauhid, dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta mengeluarkan zakat, dan yang demikian itulah agama yang benar. Jadi ini adalah intipati dalam ibadah kita. Mukhlisina lahuddin. Bekerja, beramal dalam agama ni dengan keikhlasan. Keikhlasan. Dan saya nak betulkan, orang kata, oh tak semestinya kalau dibayar itu tidak ikhlas. Imam dibayar, Bilal dibayar. Bukan bermaksud, oh tak ikhlas tu. Tidak. Keikhlasan bukan diukur dengan bayaran. Ada orang dibayar tetapi ikhlas kerjanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bayaran itu adalah di bawah takluk orang yang memberi ataupun pentadbirnya. Macam kita kerja dengan, kita ada majikan. Kita ada majikan. Majikan bagi bayar dekat kita. Adakah bila majikan kita bayar kepada kita satu amount, kita buat kerja tak ikhlas? Dengan hilang keikhlasan kita disebabkan bayaran? Tidak. Kalau macam tu, rugilah kita kerja dengan manusia. Baik kita kerja makan gaji buta, bukan gaji buta apa, baik kita bekerja tanpa gaji. Jadi maknanya tuan-tuan, keikhlasan itu tidak diukur pada jumlah wangnya, tetapi keikhlasan itu diukur apa yang ada di dalam hati dia. Ada orang dibayar berpuluh-puluh ribu, tapi pahalanya juga banyak sebab keikhlasannya. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, bab ini kita tak boleh bincang malam ni sebab panjang. Jadi insya-Allah kita akan bincang pada pertemuan yang akan datang. Dalam kuliah kita, kita akan bincang tentang ayat ini berkaitan dengan keikhlasan. Ikhlas itu adalah kerja hati, disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Jibril yang masyhur, apabila Jibril bertanya kepada Nabi, apa itu ihsan? Apa dia ihsan? Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan ini kamu buat kerja seperti kamu nampak Allah, kalaupun tidak Allah melihat kamu. Jadi keyakinan itu tempatnya di hati, tuan-tuan. Kita buat kerja kerana Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana kita nampak Allah. Beza orang yang dia tahu orang duk tengok dia dengan dia tak tahu orang yang tak duk tengok dia, beza, tuan-tuan. Jadi insya-Allah kita akan bincang perkara ini pada pertemuan akan datang. Yang baik itu daripada Allah, kelemahan kekurangan itu kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat.
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Tahu atau di lurus dan rapatkan saf.